tu constant. So because of that, I rasa pressure and I overthink a lot lah. Macam kadang before nak melangkah keluar rumah pun, tengoklah muka dia orang tu macam risau tanya, okay kerja mana ni? Elok-elok tau. Because selama ni duduk sendiri, kita tak hadap banyak orang nak tanya macam tu. And then kalau I balik rumah pun, despite dah keluar mana-mana pun still balik rumah seorang. So yang ni kita risaukan nyawa orang tua kita lah. If lah kita ni pembawa kita tak tahu kan. So benda tu sangat pressure. Itu yang buat Nisa overthink. Betul. Itu pun dia sebab COVID ni dia buat orang overthinking. Betul. Betul. Okey lah. Kita faham lah tu Nisa. Bila Nisa cakap macam tu, ingatkan Nisa macam dah lama duduk sendiri, so macam bila balik rumah parents tu rasa terkongkong ke apa ke. Bukanlah, you just macam nak baca tu macam you stress fikir berkenaan dengan COVID and your family lah, betul tak? Cuma Nisa ni risaukan keluarga ibu bapa dia lah, sebab itu je sebenarnya. Dia tak nak bersusah mainly is our parents lah, because so macam itulah yang I cakap, disebabkan dah risau macam ni, memang taklah kita nak membaca kan. Balik malam pun dah penat. Lepas tu bila dah penat, you fikir esok pula you nak kena keluar. And then tiap kali nak keluar tu, parents punya soalan tu je dah buat Nisa rasa macam alamak sekejap je kerja je. Because dia tak lockdown, okay, obviously kena kerja, kerajaan tak lockdown. And then kena kerja, ekonomi kena jalan. So tak ada choice untuk Nisa cakap tak kerja. So tapi diorang harap sangat yang macam Nisa akan ada kesedaran, kononnya takutlah nak pergi kerja, but I don't have a choice. Kalau I tak kerja, berhentilah maksudnya. So itu konflik. Nisa berjumpa dengan orang. Dia bagi kat ya, kerja Nisa pergi berjumpa dengan orang. Pergi jumpa dengan klien. Okay, so betul lah, your parents memang suppose rasa macam tu lah. Dia memang patut risaukan you lah. Dia sebenarnya macam parents tu overthinking. Parents tu overthinking, kena pula kita pula overthinking. Yalah. Dia risaukan anak dia risaukan dia. Sebenarnya macam tu je. Dia bukan overthinking, dia macam anak aku keluar ni okey selamat tak? Ke mana dia pergi, orang yang macam mana? Sebab kita pun tak tahu kan dengan siapa yang kita akan jumpa. Betul. Setuju. Tapi Nisa dah ambil apa? Hai, Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Cikgu Nisa. Waalaikumsalam. Dan selamat malam kepada semua pendengar. Sorry lah saya masuk lambat sikit, jadi mungkin tertinggal lah apa yang topik yang menarik dibincangkan malam ni. Saya sekadar nak berkongsi lah tentang memang something yang saya sendiri pun sebab saya seorang ibu, dan risau jugalah macam mana anak tertinggal pelajaran dengan PDP pelajar dari rumah semua. So it's not like macam zaman kita belajar boleh bersemuka ni semua, tak tahulah masa depan mereka macam mana kan. Cuma tentang overthinking tu, apa yang saya selalu remind diri sendirilah, some things ada yang kita boleh control, and some things ada yang kita boleh control, kita try our best. Tapi kalau ada benda yang kita tak boleh control tu, saya memang mantra saya, let go, let God. Let go, let God. So kita buat apa yang terbaik yang kita mampu buat. Jangan push diri kita over limits lah, sebab nanti memang kita akan stress. Dan let God. So just trust orang kata the work of God lah. Yang lagi satu gini, kalau ni berkaitan dengan personal kita lah, memang tak ada kaitan dengan orang. Macam Cik Puan Nisa tadi kongsi pasal risau tentang family kan. And berkaitan dengan orang pula, macam medsos kan sekarang ni, anything yang kita buat semua memang kita akan expose diri kita dengan medsos. Yang ini pula saya sekadar nak berkongsi lah. Simple. Kalau asalnya semua pernah dengar kot cerita ni kot, yang orang tua dengan anak dia naik kadai, dia lalui 3 kampung tu. So bila dia pergi singgah kampung pertama, dua-dua anak dengan bapa naik kadai tu, orang kampung kencam, cakap apalah siksa binatang dah tua tu, kadai tu dah tua. Lepas tu okey, anak pula turun, bapa je yang naik. Pergi kampung kedua, orang kampung kata,
sampai hatilah biarkan anak dia jalan, heret barang banyak apa semua. Bapak dia senang dia naik kedai tu, tunggang kedai tu. Lepas tu turunlah pula bapak dia, anak pula yang naik. Pergi kampung ketiga. Orang kecam lagi cakap, apalah punya anak macam tu. Bapak, biarkan bapak dia yang dah tua-tua macam tu tarik kedai tu, dia seronok dan dia tunggang kedai tu. So, the moral value of the story dia, apa yang kita buat kalau berkaitan dengan dunia luar ni, memang tak akan ada orang yang akan suka kita overall. Betul. So, kita memang akan berjumpa dengan haters. Bukanlah nak kata kita sentiasa ada haters. Tapi kita kena accept the fact tak semua orang akan suka kita. Ataupun tak semua orang akan setuju dengan kita. Ataupun tak semua orang boleh geng dengan kita, boleh klik dengan kita. Sebab kita ni masing-masing ada personality yang unik. Jadi kita pun adik tak suka orang kan. Jadi memang itulah dia realiti dia. Jadi kalau kita nak buat sesuatu yang berkaitan dengan medsos ke, dunia luar ke, just buat je. Jangan fikir sangat pasal orang. Jangan fikir sangat, apa ni nanti orang kata apa kalau macam tu kan, kalau macam contohlah kita nak gunakan medsos ni macam nak promote kita punya business ke apa ke, nanti sampai bila pun kita akan overthinking. So, kalau kita rasa benda tu selagi tak, macam nak cakap selagi tak melanggar syarak hukum syarak ke, selagi tak orang kata menjatuhkan maruah kita, tak mengaibkan, just proceed je. Tak kira lah apa orang nak cakap sekalipun. So, tu je lah. Wah, bagusnya. Tak sangka tau dapat dengar macam ni. Terdiam je dengar macam fokus je macam. Bagus-bagus, terima kasih sangat. Tapi betul lah apa cerita kedai tu semua sangat Untuk betul. agak-agak. So, jadi memang terpaksa lah kena remind diri saya dengan benda-benda macam ni. Jadi saya harap perkongsian saya ni semoga boleh dapat dimanfaatkan lah. Sebab kita pun sama-sama belajar from each other. Okay, itu je. Ustaz, invite Ustaz, invite Ustaz Hasif. Thank you. Bila saya Invite tengok Nisa Ustaz Hasif, mana? masuk lah. Dia tak nak. Tadi Puan Saya dah invite. Betul tak? Invite je. Okay, dah invite dah. Tu Arif dah ada tu. Assalamualaikum. 12 malam. Yes. Tadi ada. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Arif. Segan saya nak cakap. Okay, ini kali pertama kot aku dalam space ni, dalam ruangan ni. Apa dia? Berkaitan overthinking bagi aku overthinking ni ada overthinking yang baik, ada overthinking yang tak baik. Overthinking yang tak baik ni bagi aku ialah contohnya kita fikir satu benda tu tak ada pun, benda tu tak jadi pun. Macam siapa yang kata tadi aku tak ingat lah. Ada yang kata dia datang daripada diri kita sendiri. Overthinking yang benda tu sebenarnya tak ada pun, tapi tiba-tiba bila kita dipengaruhi oleh sekeliling, contohnya paling utama yang sekarang yang paling signifikan ialah media sosial kan. Apabila kita terlampau terlampau seronok baca media sosial, kita baca kat Twitter, kat Facebook, dekat mana-mana lah. Benda tu mempengaruhi kita tau. Jadi nanti tiba-tiba minda bawah sedar kita ni, betul juga padahal benda tu tak berlaku pun kat hidup kita tau. Jadi benda tu akan membuatkan kita overthink yang benda tu tak berlaku. Tak tahulah, mungkin akan berlaku ke, tapi untuk masa sekarang tak berlaku. Jadi bagi aku benda tu ialah overthinking yang tak elok lah. Kalau aku jenis yang aku tak tahulah. Bagi aku memang bukan orang yang overthink. Sebab aku orang yang senang nak let go dan I don't give a damn. Aku tak kisah dengan apa yang orang cakap. Sebab aku sayang diri aku. Aku kenal kelebihan diri aku macam mana, aku tahu kekurangan aku, dan aku tahu siapa yang akan aku cari kalau aku overthink, kalau aku down. Aku tahu siapa yang akan aku cari, walaupun orang tu tak selalu pun ada dengan aku. Faham tak? Maksudnya walaupun orang tu tak hari-hari pun mesej, tak hari-hari telefon, tapi bila aku perlukan dia ada. Benda-benda macam tu
Bila aku dah tahu, aku tak kisah apa yang orang nak cakap. Aku tak kisah apa yang berlaku kat sekeliling. Bila aku overthink, aku datang kat dia. Macam tu. Aku kenal diri aku. Aku tahu, okay, aku mampu buat macam ni. Contohnya, aku mampu main muzik. Macam ada orang kata tadi kan. Aku mampu main gitar. Aku boleh nak berjalan-jalan, naik motor dan sebagainya. Bila aku overthink, bila aku sedih, aku mainlah gitar. Aku naiklah motor. Tu bagi aku untuk overthink yang tak elok lah. Dan aku suka kongsikan pendirian aku. Kita overthink boleh, tetapi kita kena sedar, kita kena fokus apa yang ada depan mata. Aku tak tahulah, tak pastilah ni hadis ke apa, tapi kan ada satu ayat ataupun ada satu quote, kalaulah esok kiamat dan dekat tangan kau tu ada bibit, ada biji benih, tanamlah. Nabi Muhammad cakap macam gitu kan, tanamlah. Maksudnya apa? Benda tu dah memang bakal terjadi, tapi ada perkara yang dekat depan mata kau tu, benda tu ada. Maka fokuslah benda yang ada depan mata tu. Itu untuk overthinking yang tak baik lah. Adapun untuk overthinking yang baik, misalnya overthinking yang baik sekarang ni COVID contohnya kan. COVID kemudian berkenaan dengan ekonomi, berkenaan dengan kesihatan, berkenaan dengan kita punya keluarga. Kita kena fikir, macam mana lah aku nak cari duit? Macam mana lah aku nak kahwin? Macam mana lah aku nak makan? Overthinking yang macam gitu, dia aku ada terbaca dekat satu buku, buku Hamka, buku tasawuf moden, kalau korang pernah dengar lah. Kalau korang nak baca buku tentang hati, kau baca buku tentang tasawuf moden ni. Hamka cakap apa? Bila kita overthinking yang sebegitu, overthinking yang baik, contoh kita risaukan tentang keluarga, kita risaukan tentang diri kita, tentang makanan, tentang kesihatan, overthinking yang begitu akan membuatkan diri kita ni bertindak berbanding kita overthinking yang tak berlaku pun. Contoh kita overthinking, aku dah lah kawan dengan orang tu, tapi orang tu tak suka aku. Kita tak tahu pun orang tu suka ke tidak kan. Tapi kita overthink, kita tak bertindak. Itu sebab benda tu kita tak pasti ada ke tak. Tapi kalau contohnya minggu depan kita gaji tau, tapi besoknya kita nak fikir makan apa, aku tak ada duit ni. Benda macam itu, overthinking macam itu, dia akan membuat kita bertindak. Bila kita bertindak, kita akan fokus. Macam itu. Jadi konklusinya kat sini, tak salah pun nak overthink. Tak salah, dekat hidup ni kita ada masanya kita jatuh, ada masanya kita dekat atas. Dan bila kita dekat bawah tu, kita tak selamanya kat bawah pun. Jadi ambillah masa. Kalau perlukan bersendirian lah. Kalau perlukan menangis, menangislah. Tapi janganlah kita lupa, kita kat dunia ni bukan seorang-seorang. Untuk overthinking ni, kita kena pandai bahagikan. Kita kena sedar lah. Maksudnya overthinking tu overthinking yang elok ataupun overthinking tu yang membazirkan masa dan tenaga. Kalau sekarang ni ramailah orang kata tentang percintaan, tentang bertepuk sebelah tangan, tentang curang. Benda-benda macam gini bila kita tu baca, tiba-tiba minda bawah sedar kita terpengaruh. Benda tu yang jadikan overthinking tak elok. Gitulah. Sekian. Terbibil panjang pula. Minta maaf. Terima kasih. Tak adalah, okey, betul apa yang cakap tu betul. Cumanya setiap orang tu lain. Ada yang boleh macam kejap je dia boleh pintas overthinking dia tu. Ada orang tak. Ada orang dia sampai tidur sampai ke esok pagi tu. Ada orang macam tu kan. Macam Nisa adalah orang yang at least yang Nisa bersyukur, Nisa punya overthinking tu sampai waktu tidur je. Esok pagi tu memang tarik nafas, okay, kita start baru lupakan apa-apa yang tadi malam tadi ya. Cumanya kita kesian macam ada orang dia dragging lah dia punya overthinking sampai tak jadi hari dia tak produktif, dia orang kata murung, kadang makan pun tak kan. Bila tanya kenapa, rupanya overthink benda yang unnecessary je. So ada siapa-siapa lagi nak share kat sini? Kalau ada, teruskan saja cakap. Boleh. Ustaz. Ustaz tak nak bersuara malam ni. Dia nak menjadi pendengar lah semua ustaz-ustaz malam ni.
Hai. Assalamualaikum. Salam ya. Salam. Waalaikumsalam. Hai Rit. Hai Nisa. Thank you sebab bagi peluang jadi speaker. Okay. No Sebab problem. Okay, cuba. um, Teruskan. saya nak minta pendapat kalau kita overthinking disebabkan our previous relationship macam mana nak overcome. Okay, pasal relationship. Kalau Nisa buka cerita nanti, ramai sangat orang tahu sejarah Nisa. Actually, I've been through a lot. Pasal relationship ni, Nisa punya past tu actually sangat, orang kata, horrible. And it took me around 2.5 years untuk Nisa pulih. So kat sini Nisa tak rasa Nisa lah orang yang paling layak untuk orang kata bagi pendapat. So kat sini siapa yang ada pengalaman juga tapi dia tahu macam mana nak sampaikan. So silalah macam Nisa tak rasa Nisa adalah orang yang layak. Siapa-siapa kat sini boleh tolong Yat. Okay, hai Ayat dan semua. So saya rasa saya share sikit kot. Sebab saya been through juga benda yang relationship yang agak lama juga, 8 tahun. And then lepas 8 tahun tu break. And then ambil masa dalam, sebenarnya tak lama sebenarnya. Tapi sebab overthinking tu jadi macam 3 bulan, 4 bulan juga untuk overcome benda tu kan. So first kali apa yang saya buat adalah, orang kata apa, buang benda-benda yang lama lah. Contohnya macam pada saya lah, ni saya punya apa yang saya buat. Saya buang barang-barang kepunyaan mantan saya kan, bekas dulu. So simpan dalam satu kotak ke tutup kan. Tapi kalau nak buang bakar sayang kan, sebab benda tu berguna lagi. So simpan, letak tepi dulu. So kalau macam kerja-kerja lama, contoh sebab saya dulu kerja kilang. So kerja kilang tu banyak mengingatkan saya dengan seorang tu lah. So saya resign. Dia agak drastik juga sebenarnya. Tapi pada saya benda tu berkesan lah. So apa-apa benda yang macam orang kata membuatkan kita teringat kat dia tu, try buang. Kalau macam pakai nombor yang ada sekarang ni, banyak mesej-mesej dengan ex ke apa ke, padam, gambar delete. Saya tahu mungkin ada yang susah lah, tak boleh lah, sayang lah. Jangan. Terus buat. Sebab kalau tak buat nanti, dia akan ada satu masa lapang yang akan macam pegang phone, mulalah terbelik-belik, tertekan phone, tercari nama ex lah, terstalk. Kononnya terstalk kan. Tapi sebenarnya dalam niat hati nak tengok lah apa dia buat, macam mana dia sekarang kan. Jangan. Sayang diri sendiri dulu lebih daripada sayang orang lain. Sebabnya yang care pasal diri kita ni, kita sendiri je. Jadi kalau orang cakap kalau dah mula start overthinking tu apa semua kan, jangan layankan. Buat benda baru. Contoh macam saya sendiri, lepas saya dah habis buang semua tu, saya tak tahu nak buat apa. Saya start menulis. Tulis cerpen lah, tulis puisi lah. Lepas tu buat benda baru. Contoh macam saya main gitar, belajar chord, apa semua tu. Banyak juga lah. Saya buat banyak benda baru. And then benda-benda baru tu yang link saya dengan orang-orang baru, dengan circle-circle baru. And bila dah start dengan circle-circle baru tu, secara tak langsung kita akan jumpa orang-orang baru yang bagi bagi vibe yang baru. Kadang-kadang nafas baru, betul. Macam saya pun, saya tak sangka dapat berkenalan dengan orang-orang yang kat dalam ni. Ya, betul. Dia macam ni lah. Okay, kalau satu yang Nisa boleh bagi untuk start orang kata move on tu, Nisa tak tahulah benda ni is actually applicable untuk orang lain ke tak. Tapi bagi Nisa lah, yang buat Nisa rasa betul-betul orang kata benda pertama kena buat is actually remove from your life. I mean totally, social media ke, contact ke, kalau ada message dia delete, kalau ada apa-apa gambar delete. Itu adalah first step. Because selagi ada benda tu, you thought you boleh buat tau, but actually you tak boleh. Selagi ada benda tu, you takkan boleh buat. Contohnya, satu je you tinggal lah. Okay, you block everything dekat social media semua, you dah remove, dah block. Tapi you masih simpan gambar or you masih simpan you punya conversation. Trust me, it won't go anywhere. Kau akan start kat tempat yang sama orang kata kan. So macam
delete semua. Macam Nisa punya sampai level ekstrim macam Nisa tukar nombor. Sebab kalaupun kita delete dia, kita block dia, boleh jadi dia cuba untuk cari kita. So macam kita block pun, if ada orang try to call, still kita receive message daripada Celcom ke apa-apa telco yang kita guna, bagi tahu yang ada nombor ni try to reach. So in a way, dia cari kita ke apa ke, itu adalah slight hope yang orang kata sebenarnya benda tu tak ada, benda tu dah tak wujud. Because kalau benda tu wujud, kita tak akan berada kat mana kita sekarang. Contohnya, kita dengan dia dah tak ada apa-apa. Then, there's no point untuk dia cari kita ataupun kita cari dia. Benda pertama paling buat is memang kena remove totally. Apa-apa saja. Betul macam kata Mirza tadi, kalau ada barang, pakar tak. Kalau benda tu macam elok bagi orang lah kan. But jangan keep, jangan simpan, jangan tengok, jangan. Sebab kenangan yang ada dalam kita punya kepala sendiri pun, itu pun susah untuk kita hilangkan. Can you imagine how if ada benda-benda lagi, itu sangat tak membantulah. So kalau tanya diri kita, benda yang paling kita nak buat is delete kenangan yang ada, betul tak? Kalau lah dalam otak kita ni ada orang kata SIM card kampung dekat tu macam tu lah kan, kita nak boleh buang kita dah buang dah. Tapi sebab tak boleh, nak live dengan memory tu pun dah sakit. Orang kata ini kan you nak simpan lagi apa benda yang mengingatkan kita kat dia. So benda tu tak membantu. Benda pertama is cari kekuatan. I tak cakap yang dia senang. Nisa tak cakap yang besok boleh terus nak delete ke tak, sebab itu tipu. Nisa tak buat macam tu. So Nisa sendiri pun ambil masa yang lama. Tapi benda pertama yang kena buat is delete, remove everything, nafas baru. Nisa punya level teruk tu sampai Nisa tukar phone. Macam tu sekali. Sebab Nisa rasa macam selagi, walaupun dia dah tak ada contact, tak ada gambar, tak ada apa, tapi rasa macam nak kena tukar phone because phone ni masa ni aku dengan dia macam tak boleh tengok phone ni pun teringat macam tu. So macam tu punya level ekstrim. Itu pun lepas dah buat semua tu pun belum lah orang kata terus apa, orang kata boleh lupa ke tak. Dia susah, dia lama. Proses. Jangan sesekali fikir benda ni cepat. Sebab benda ni lama. It's a long process. Depends on some people lah. Ada orang dia senang untuk terbuka hati dia dekat orang lain. Senang untuk dia jumpa orang lain. And then dia lupa. And then start yang baru. Macam Nisa tak. Nisa bukan orang yang jenis macam tu. And dia sangat susah. So apa-apa benda pertama macam Mirza cakap, Nisa rasa dalam ni pun ada yang setuju. Remove daripada everything. Bukan orang kata remove pada mulut sahaja. Sebab orang boleh cakap, kau dengan dia tak ada dah, aku dah block dah. Tapi sebenarnya tak. You simpan lagi gambar dia. You simpan lagi kenangan. You pergi dengar lagi malam-malam lagu-lagu korang tu ke apa ke, korang-korangnya lah kan. So jangan buat benda-benda tu dah. Itu first step. So itu Nisa. Kalau nak tanya Nisa lah, itu apa yang Nisa buat. Ini dah cerita macam nak move on je, bukan penting ni. Tak, sebab tadi soalan Yat. Yat tanya macam mana nak. Bukanlah. Yat ni. Yat rasa semalam Yat ada share dengan okay, cakap. Taklah. Okay. Sekejap je. Sebab lepas ni aku nak pergi buat benda lain. Sampai hati kau kan aku masuk kau nak pergi. Okay. Bagi aku lah. Okay, aku sangat setuju dengan apa yang Nisa dan Mirza cakap. Padam semua. Gambar padam semua. Lagu-lagu yang korang pernah nyanyi video segala bagai haram tu kan. Sebab gambar dan video tu dia menyumbang kepada memori tu. Kalau gambar tu bagi aku ialah memori yang bergerak. Kenangan yang bergerak lah gambar tu, jadi padam. Tetapi bagi aku ni bagi aku lah kan, sebab aku pernah buat benda ni, untuk kita mulakan langkah memadam segala bagai tu, pertama sekali kita kena menerima. Kita kena terima, kita kena faham hakikat sebenar dia dah tak suka aku, dia dah tak nak dekat aku. Sebab selagi betul itu betul. Fat lah ya. Selagi kau tak menerima kan, selagi tu kau akan kenapa Yes, betul. Asal aku dah pergi macam-macam tapi kenapa tapi apabila sekali je kau dah boleh menerima, InsyaAllah kau punya jalan kat depan tu kau nampak jelas. Otak kau yang kau hitam keruh tu, otak kau jernih. Ya, serius ya. Bukan je. Satu perkataan, redo. Macam ni kan, aku dah move on. Macam aku share cerita kat kau semalam, kau tahu kan. So aku totally dah move on. But then bila aku start dengan orang baru, aku overthink dia tu akan buat benda sama dengan previous relationship aku, tahu. So bukannya sebab tak move on ke apa, aku memang dah delete dah pasal ex aku tu. Aku memang dah delete, aku memang dah terima dah. Sebab aku memang dah tak nak kat dia. Tapi kenapa
aku kalau dengan orang baru, aku rasa macam ajal macam aku boleh pendek umur Oh. tau sebab overthinking. Masa aku rasa Oh, macam maksudnya Yat, maksudnya Yat dah move on sebenarnya ni. Yat Dah move on daripada Yat sebelum ni. Cuma on. sekarang ni Dah Yat ada orang overthinking baru dah daripada pun. new yang orang baru ni je. So bagi saya lah, pandangan saya, Macam okey, nak kita macam ni, Yat dah lupakan yang lelaki yang sebelum ni. Cuba Yat dengan yang baru ni, cuba dapatkan chemistry dulu. Kenal dia hati budi dia kesian. dulu. Tengok dia macam mana. Kesian dia tau. Ha? Yat selalu tuduh dia. Yat macam kau tak Tak setia baik kan? tiba-tiba Macam lagi. tu. Lepas tu dia Mana macam boleh macam tu Dia ya. Sampai hati kau. Tak baik dia lah tak boleh macam macam tu. tu. Take your time. Ya, aku Maksudnya macam tuduh dia. take your time untuk kenali dia. Sebab tu Okey. sebab tu aku cakap aku perlukan kata-kata apa yang meyakinkan aku yang pas relationship aku tu itu semua pengajaran je. Tapi aku ambil sebagai pengajaran tapi aku fobia macam aku takut. Tapi aku Okay, dengan yang baru Nisa ni nak okey share. macam tu. Nisa nak share sikit. Okay, masa Nisa kenal orang, after Nisa dengan ex Nisa yang paling susah nak move on tu, dia sebenarnya kan, apa yang Yat lalui tu sebenarnya Nisa lalui juga. Nisa orang kata sangat ragu-ragu, orang kata apa dia buat je, Nisa cakap yelah ni, ya ke kau ni, betul lah kau ni. Sampai kan benda tu makan diri Nisa sendiri, and sampai satu tahap nanti that guy atau siapa-siapa yang kenal dia akan open up dengan you punya perangai sebenar, apa yang dia tak tahan pasal you. Masa tu you akan terkedu tau. Sebab itu yang lelaki tu cakap dengan, yang lelaki yang Nisa kenal dulu cakap dengan Nisa, yang macam dia tak boleh tahan macam mana Nisa always negatif pasal dia, and dia cakap dengan sendiri dengan Nisa that apa-apa between kita takkan go further, and that is actually sangat sakit. Until then you realise yang you kena fix diri you dulu. Bukan you fix cara nak sembuh bukan melalui orang lain. Mesti dari diri sendiri dulu. So single lah. Macam Nisa dah single dekat 3 tahun. Baru dah Nisa open up balik. Macam Betul. Dia tak boleh macam menggunakan orang lain macam, oh aku kena ada orang lain jugalah kalau aku nak heal aku punya diri ni. Kapalah dengan dia ni dulu lah. Kapa tak jadi. Lepas tu salahkan orang. Tak boleh lah ni. Padahal di sini salah. Sebab cuba tu lah kan. Kita bagi contoh. Member ada pengalaman kot. Tak. Cerita kawan. Kita nak salahkan orang baru kan. Ya, nak tanya. Macam mana Yat boleh terima boyfriend yang baru ni? Apa sebab Yat boleh terima boyfriend yang baru? Okay, Yat clash dengan ex tahun lepas. Lepas tu ramailah orang datang nak try macam orang kata nak cuba open new relationship dengan Yat. Tapi Yat tolak until Yat jumpa dia. Yat macam, oh okay, aku dah jumpa dan Yat memang sayang dia. Tak ada lah kata macam Yat nak gunakan dia, memang tak. Memang tak ada niat nak gunakan dia, nak untuk move on ke apa. Tak, memang sampai dekat dia, kenal dengan dia, Yat macam berkenan dengan dia seorang je. Tapi bila, faham tak, macam Yat dah tutup hati Yat untuk buka untuk orang kan, macam orang-orang yang datang selepas ex. Tapi bila Yat buka hati untuk dia, kenapa Yat rasa macam aku takut lah. Yat sayang dia tapi Yat takut. Macam aku tak boleh lah macam tu. Kalau dia busy kerja, dia pula busy kerja. Yat macam dia tak cakap aku, dia cakap orang lain ke macam tu. Lepas tu kalau dia betul ke Yat umur berapa? Betul ke Yat 23. Saya macam betul ke pilihan aku ni. Tapi Yat sayang kat dia. Macam dia dah bawa jumpa family dia semua kan. Macam nampak lah dia tu usaha. Lepas tu mak Yat dia tanya dia, betul ke kau nak kat anak aku macam tu kan. Lepas tu dia cakap betul lah macam tu. So bila Yat fikir, oh dia pernah cakap macam tu kan. Overthinking tu berhembus tau sekejap. Tapi kalau macam duduk seorang-seorang kan, tengah baca-baca buku kan, tiba-tiba apa hal dia tak cakap aku, dia cakap orang lain ke, dia cakap orang lain ke. Aku macam penat lah macam. Memanglah itu overthinking lah tu. Dia, tapi yang boyfriend Yat ni dia selalu ada masa dia sibuk, dia ada call.
dia call, dia ada Message. chat. Dia pula kerja atas laut. Macam line tu susah tapi dia always cari masa untuk Memang akui Okay. lah. Dia ada usaha nak cari masa. Tak adalah sebab perangai dia memang okey. Cuma Okay. yang fikir macam tu. Tapi tak boleh nak tuduh dia sebab macam sesetengah dia akan tuduh on the spot kan macam you ada perempuan lain. Sebab tu tak chat. Tak macam tu. Macam pendam je. Overthinking, pendam. Tapi layan dia macam biasa-biasa. Dia selalulah ingatkan yang aku sayang kau tau. Kau janganlah macam ni. Macam tu dia cakap. Lepas tu macam lega. Sekejap je. Lepas tu nanti datang balik. Tapi berapa lama kena hadap benda ni? Macam tu. Okay, sekarang ni Yat duduk Tolonglah dengan bagi siapa? tahu berapa lama. Yat duduk dengan siapa? Dengan Dengan family adik, ke? dengan mak. Dengan adik dengan mak? Okay. Dalam kucing. Kucing. So sekarang ni kalau sekarang ni Yat rasa happy tak kalau sembang dengan luar kat kami semua ke macam mana? Ada happy? Memang luar dekat mak, adik. Tapi kawan-kawan tak sebab daripada dulu lagi memang biasa luar perasaan dekat arwah ayah dengan mak. Okay. So rasa macam tak biasa nak luar kat kawan. Bila ayah dah tak ada kan, macam ayah dah tak ada, lepas tu mak pun macam tak berapa sihat. Macam rasa macam aku tak boleh nak share story ni sekarang. Tapi pendamlah sendiri. And tak luar, punya marah, punya perasaan overthinking tu tak luahkan dekat siapa-siapa. Tak lepaskan pun dekat siapa-siapa. So macam sakit sendiri lah macam tu. Itu yang sakit tu. Itu bila kita tak rasa luar. Macam Yat kata Yat suka Yat kalau ada masalah sembang dengan arwah, dengan ayah. Faham? Kalau sekarang ni masa Yat sembang dengan kami semua ni, ada Yat rasa macam lega tak? Kepala tu rasa lega. Macam apa? Rasalah macam aku dah at least ada orang tahu tau. Dia lepas macam kan? at least ada orang bagi bagi tahu. Macam Yat ni sekarang macam boleh tak bagi tahu Yat sampai bila benda ni? So Macam tu. Macam Yat nak tahu sampai perasaan bila. sekarang tu sekejap ke akan berkekalan? Sekejap So je nanti bila awak yang tak memaafkan lagi lah, betul? So means awak bukan tak memaafkan. Dia Saya takut. sebab Macam kalau tu. Tak macam Trauma. pernah tak. dia macam ni, Ya, trauma. trauma ni, Dia datang sekejap je perasaan tu. trauma ni macam Dia mana? bukan trauma. Kita rasa macam benda ni tak boleh definisikan sebagai trauma kot. Sebab trauma ni benda yang betul-betul ni lah, betul-betul mengerikan lah. Kalau macam ni Rasanya ni betul-betul overthinking. dia macam bukan betul-betul. dia macam ni, mungkin awak lupakan dia tapi sikap dia tu awak bawa ke yang baru, betul tak? Macam rasa macam dia ni dia ni macam ke dia ni serius dengan aku sebab dia yang lama tu kan dah tapi dia tunjuk usaha dia. Dia tunjuk effort dia. Maybe terlalu banyak sangat comparing betul. kot. Maybe terlalu banyak sangat comparing either Kawan-kawan, you punya family. ex dengan you punya current boyfriend Kawan-kawan pun mungkin sebab boyfriend dia jauh kan. Dia kata boyfriend dia kerja kapal apa? Ya, ke laut kan. Jangan ke laut sana. Dia kerja atas laut. Kalau macam Yat tadi, kalau duduk seorang-seorang, later jangan duduk dengan seorang-seorang lah. Kadang-kadang seorang-seorang ni kita tak tahu. Kadang-kadang ada gangguan, maksudnya apa? Macam syaitan. Dia suka ganggu benda-benda macam ni kan. So take time cari peluang sembang dengan mak, dengan adik ataupun dengan kawan-kawan yang boleh dipercayai untuk luahkan. Kan? Jangan duduk seorang-seorang. Kalau nak baca buku tu, make sure duduk dengan ramai-ramai. Duduk dengan mak, dengan adik, duduk ramai-ramai depan-depan tu. At least, kalau duduk seorang dalam bilik, kita rasa macam kita macam terkurung. Duduk kat luar-luar. Macam Nisa suka duduk kat kedai kafe contoh kan. Sebab apa? Sebab suasana dia. Tengok suasana. Kalau duduk dalam bilik seorang-seorang, kita rasa macam dunia khayalan. So duduk. Betul. Kena keluar. Betul. Ambil angin, Tak ambil kisahlah angin. duduk tepi jalan tak apa. Dia kadang-kadang jangan macam ni tau. Okay, Kena hari ni orang kita buat dia prepare macam lah. tu kan. Takut nanti satu masa nanti bila dia buat kita macam mana kita buat dia, takut kita tak boleh nak accept. Jangan sampai macam tu. Ya, betul. Itu yang saya lalui. And itu yang saya kena tinggal. Sebab tu nanti kan bila kita kena tinggal, kita cakap macam semua sama. Padahal sebenarnya kita punya sikap yang mendorong orang tu jadi macam tu.
Betul. Ya, betul. Betul. Maksudnya Ya, sebelum kita buat satu benda tu, kita Ya. fikir dululah sebenarnya. Kalau jadi kat kita, boleh Betul tak kan? kita terima Ya. ataupun Kalau kita rasa, dia senang cerita macam ni, kalau Yes. tak sedia, rasa better stop dulu macam Nisa cakap tadi kan, dah 3 tahun, betul tak? Bagi masa untuk diri sendiri dulu, sampai satu masa tu rasa macam okey, then betul. baru cari orang lain. Yes, Sebenarnya betul. usia Sebab tu bukan untuk gap tau sebenarnya. Maksudnya bukanlah kata macam umur 25, umur 30 tu mesti kena kahwin. Bukan macam tu. Maksudnya kita nak cari orang. saya dah 28, saya tak kahwin lagi. So jangan risau. Yat 23 kan. Ya, muda Tu sebenarnya lagi. tadi tanya, Nisa tu sebenarnya 28. tadi You tanya umur dia achieve berapa. So everything you Ya, need. muda lagi. bila dia cakap 23 tu rasa macam 23 tu macam okey. So mungkin memang fasa 23 tu mungkin fasa macam tu lah. Fasa kita fikir yang tak baik je kan. Macam tu lah. Betul. Sorry mencelah kejap nak tanya. Betul. Kalau- Risau sebab orang sekeliling mungkin dah kahwin. Boleh. Yat kerja dah ke student lagi? Kerja dia kan. Ya, intern dekat tengah intern. Lah. So last sem Jadi lah in memang between lah. Tak kerja pun tak, student pun tak. So you have in between. a lot of time in your hand untuk overthinking. Jadi carilah something yang boleh membusykan Yes, I diri. have. Kalau rasa macam dah Contoh nak start baca. overthinking, Yup. kalau rasa dah nak start I do. overthinking dan tak dapat nak contact dia because dia kerja susah nak reach or something, then carilah something yang to divert your attention to something else. Itulah macam they all do, but- macam they all said lah, you are still too young. Masih 23. Betul. Jadi Saya 29. you know, I'm also 29 this year. Jadi benda macam ni no need to think too much lah. Okay, baca ni lah. Saya nak bagi tahu Yat satu benda je. Betul. Tak, dia Tak, tutup. betul je. Dia tutup speaker. Dia tutup speaker. Dulu, satu ketika dulu Nisa adalah itulah tu, tertutup. Sedih. Okay. Dulu Nisa masa umur 25. Nisa adalah orang yang paling risaulah kenapa aku tak jumpa jodoh lagi, kenapa aku tak kahwin lagi, kenapa orang sekeliling aku dah kahwin, dah ada anak, apa semua. Nisa adalah orang yang sangat risau benda tu. Sampai satu tahap Nisa rasa macam if kita rush into things, orang kata kita tak akan dapat jumpa apa yang kita nak lah. Lelaki ada, mana-mana ada. Kalau you nak cakap je lah, you usah je lah, boleh je buat benda macam tu. And then sampai satu masa tu, if nanti Yat dah macam, Nisa tak doakan yang Yat lambat dapat jodoh, tak Nisa cuma cakap, kalau jalan ceritanya sama macam Nisa, you ada banyak benda sebenarnya macam Nisa sekarang. Dulu Nisa terlalu risaukan pasal jodoh. Sebenarnya ada banyak benda dalam hidup ni yang kita boleh achieve. Dan kebahagiaan tu bukan di relationship sahaja. Banyak benda lain. Ilmu itu adalah salah satu benda yang orang kata paling bahagialah. Ilmu. Belajar, menuntut ilmu, jangan putus. And then fokus. Kalau kerja, baguskan kerja tu, saving up. And then you can macam, Nisa bagi semangat untuk sebab kadang-kadang kawan-kawan Nisa perempuan ni banyak sangat hidup dia resolve pasal lelaki saja. Nak cari jodoh, nak cari lelaki, nak cari jodoh. Dan lelaki sakitkan dia. Lelaki ni. Sebenarnya hidup ni banyak lagi benda selain daripada I think that kind of thing kan. Sorry lelaki. I rasa benda macam ni akan sampai that realization bila you dah start keluar nanti. Once you dah start ada career, and then baru you akan start fikir. Because masa zaman I student dulu pun tak ada relationship, and I tengok orang lain semua in relationship, and then after habis belajar kahwin semua, I also thinking about this kind of thing. Tapi once you dah sibukkan diri dengan kerja, you dah ada career, and then you got your promotion, then you rasa itu adalah satu kepuasan juga. So relationship, kahwin, ada anak, and you akan ketagih. Yes. Relationship, kahwin, kan. ada anak, ini adalah one of the journey, tapi bukan kita punya endpoint. Endpoint hidup kita benda lain lagi. Jadi ini adalah salah satu journey, salah satu benda yang you tak boleh jodoh tu rezeki Allah. Yes, exactly. So, dia macam ni, dia bukan kata kahwin tu tak bagus, tapi tak kahwin pun tak bagus juga. Tak kahwin pun okey juga. Maksudnya bila sampai masa nanti okeylah. Jangan ingat kahwin tu you ada masa untuk nak fikir pasal diri you tau. Thank you tau untuk pengalaman korang. Tapi Yat kan dah apa orang kata macam dah relationship, ada hubungan yang dia. So Yat rasa
Yat akan teruskan. Tapi tak tahu sampai tahap Kita tak mana. suruh you Kita kita orang tak tak suruh Bukan break suruh tau. break, bukan suruh break. Orang kita orang Ya, bukan ya. suruh break. Oh Macam my ni, god, ya. takutnya. Ya, Jangan ya, putus. korang Habis jap, aku jap. kena cari nanti. ya. Jap, Macam bagi ni. saya cakap Oh jap. my god, jangan putus nanti kita orang kena. Bukan. Ya, Macam tu lah Yat. Macam kan macam korang kata. Ya. ya macam ni. Okey. Okay. Okey macam ni. Tak, kami bukan halangkan Yat nak teruskan hubungan tu, tak ada. Kami just bagi pandangan. Kalau Yat rasa boleh terima, Yat terima. Itu tapi kalau boleh Okay. dapatkan macam nasihat daripada orang yang ada pengalaman, ada macam yang boleh bagi pertolongan. Jangan pula Ya kami betul. mendesak je. Kami tak mendesak ni. Tiba-tiba pula Yat nak Tak. pusat kan. Risau pula kami. So Tak. ya, take time. Ambil masa, tenangkan fikiran. Jangan lupa solat, baca Al-Quran, dengar zikir. Banyakkan, kuatkan lagi, banyakkan tu. And then at the same time dapatkan nasihat daripada orang-orang tertentu. And then buat aktiviti radah ke, bersukan ke, pergi join aktiviti NGO ke mana-mana untuk kita lebih otak tu lebih fresh. Kalau kita tak buat macam tu, kita rasa Betul. banyak fikir itu yang kita akan jadi sakit. Bila sakit ni kita takut jadi depression. Itu yang sampai tahap depression ke, kita rasa tak nak yang tu. Kalau boleh ya ambil masa dulu, tenang fikiran tu. Tapi kembali kepada Allah. Tak apa, Betul. take your time. Nangislah kat Allah, menangis, minta tolong Allah, tolong. Sebab Allah, bila kita ingat Allah, insya-Allah Allah akan tolong kita. Tapi kita kena usaha, berdoa, tawakal. Insya-Allah ada jalannya. Tak apa. Ya boleh teruskan. Bincang elok kan. Tak apa, yang saya dengar tadi pun yang siapa tu, yang boyfriend tu pun dia pun ada effort, dia pun baik, dia pun still lagi contact walaupun dia jauh. Saya sekintas dengan dia. InsyaAllah semua tu akan jadi mudah. Okey ya. Terima kasih. Sama-sama. Lepas tu okey. Tak tahu nak cakap macam mana. Tak apa, kita menyokong. Saya terima kasih. Menyokong. Doakanlah saya macam tu. InsyaAllah kami doakan. InsyaAllah, always. InsyaAllah. Walaupun saya ada relationship dengan dia, saya still letak dia nombor 2. Macam nombor 1 tu keluarga dulu macam tu. Dia nombor 2. Tapi walaupun dia nombor 2, nombor 3, perasaan overthinking kan. Sebab dia overthinking tu je yang macam dia merumitkan kehidupan saya. Tak apa. Tahu. It take time lah Tapi itu nak normal. ni. Itu lumrah. Take time. InsyaAllah ada jalan kan. Give yourself some time lah. Jangan paksa, jangan rushing lah. Betul, macam dulu mula-mula saya selalu first reply dekat dia. Ni dia chat saya macam sahaja lambat-lambat. Macam tu. Macam saya nak neutralkan balik perasaan tu, macam aku kena stop beria. Macam tu. Dia macam bila beria, macam kita nak beria sebab dia beria kan, kita nak bagi energi yang sama, tapi ya macam sabar. Buat biasa. Lepas tu dia pula yang macam takut tau. Dia macam ada sorok apa-apa daripada I ke, dia tanya macam tu. Lepas tu dia ya macam tak ada. Ya macam rumit tau benda ni rumit. So kalau nak overcome balik benda tu, Yat kena berubah. Tapi itulah antara yang Yat dapat, kita kena dekatkan diri dengan Tuhan. Kita kena ambil masa. Betul. Take time. InsyaAllah dia ada jalan. At the same time, InsyaAllah ada jalannya. At the same time, Ada jalan. Yang penting percaya pada jalan yang Tuhan bagi lah. Sebab orang kata kalau Tuhan dah setetapkan jalan tu, itulah jalan dia. Jangan risau. Mana-mana mesti ada jalan. Itu yang terbaik. Kadang-kadang rasa macam alamak, life ni tak bagus. Sebenarnya itu yang terbaik untuk kita. Tapi ambil masa lah untuk kita fikir benda tu. Sebab kadang bila benda tu dah jadi, baru kita fikir. So apa-apa percaya pada Tuhan lah. Jangan lupa solat, apa semua doa. Kalau doa yang baik, dapatlah yang baik. Betul? Senang cerita bila kita nak sayang diri ni, sayang Tuhan tu maksudnya kita sayang diri sekali. Dia sekali package. Nak fight dengan benda ni kan susah gila. Macam Yat sebelum ni, relationship sebelum ni memang Yat tak overthinking langsung. Macam Yat dia macam tu lah. environment Yat, kawan baik Yat 2 orang tu, dia overthinking kuat gila. Dan Yat dulu selalu
selalu cakap kat diorang, kau kena percaya dekat partner kau tak boleh macam ni. Tapi bila Yat yang duduk dekat tempat ni, Yat macam, macam ni rupanya rasa dia. Macam, baru Yat faham apa yang kawan baik Yat tu rasa sebelum ni. Dorang hampir setiap hari dorang gaduh. Yat tak gaduh. Yat macam okay. Yat memang tak overthinking langsung. Sebelum ni punya lah dekat ex. Tapi yang baru ni, kenapa? Macam tu. Kenapa? Macam tu lah. Terbawa-bawa. Tapi apa-apa pun, dia macam terbawa-bawa macam sebelum ni maybe Yat terlalu percaya kot. Yat macam ni sebelum ni Yat yakin Yat dengan dia sebab both family memang dah kenal. Memang Yat dengan mak ex tu rapat gila sampai I dengan ex Yat tu memang kita orang jarang gila gaduh. So Kenal Yat memang family tu kalau bukan gaduh bermaksud yang kita akan kekalkan dia tahu. Dia tak semestinya. betul. Banyak je orang lelaki Yat, yang boleh bawa girlfriend dia balik sebab family dia jenis Yat okey. dengan dia Tapi sebenarnya dia tak into kita pun sebenarnya. tahap rapat Yat dengan family dia sampai nenek dia belah mak dengan ayah dia nangis call Yat sebab Yat putus dengan cucu dia. So tahap rapat dia tu sampai ke nenek. Saya Macam tak tu. boleh nak share sebab saya dah Jadinya kahwin. Nanti kan suami dengar pula. Benda lah cerita pasal ex ni macam tu kan. Tapi kalau cerita nanti takut nanti korang menangis pula. tak apa. Tapi Jadinya Yat, macam macam ni tu Yat. lah. Yat itu adalah satu pengalaman. Pengalaman mengajar Yat untuk lebih berhati-hati. Kan, kalau macam contoh sebelum ni, Yat bagi sepenuh hati je. Itu sepenuh hati. Yang saya tengok ni, Yat bagi yang sebelum ni, ex tu, sepenuh hati. Sepenuh hati. Bila sepenuh hati, hati kita ni, kita tak boleh kawal tau. Dia akan datang. Dia adalah benda dia nak ganggu kita, emosi kita. So, pengajaran situ, yang baru ni, kita bukan tak nak bagi sepenuh hati, tapi kita berhati-hati. Kita take your Jadikan dia time. natural. Kita natural kan. Kalau sepenuh Natural hati, kan benda tu. kita akan rasa sakit. Bila sakit, susah nak sembuh. Sangat. So, take your time, kenal hati budi dia. Tak apa, macam saya cakap, macam yang lain-lain cakap, cuba ambil masa untuk memahami dia. Dia pun okey. Yat cuma ambil Dia tak ada Yat cuma ubah sikit cara untuk lebih orang kata tak terlalu berfikir. Berfikir tu bukan fikir pasal ni lah, pasal apa yang dia buat ni. Dia ada orang lain ke? Aku risau fikir pula. merepek-repek Itu saya tahu. Itu betul. memang kalau dah sampai tahap tu, tahap yang orang kata terlebih fikir lah tu. Okay, so buat aktiviti. Betul. Cari aktiviti yang Yat Dia rasa macam ni lah betul. Yat. Macam Nisa nak bagi nasihat senang macam ni. Kalau kita dah usaha kan, so kita berserah je. Asalkan kita dah usaha and then kita berserah. Sebab macam kalau kita nak risaukan sangat pun, kita kan ada lah macam Nisa terbaca mana, kita tak boleh terlalu risaukan sangat masa depan tu. So kita dah usaha dengan sampaikan nanti Ya sampai dia okey macam tak adalah bukanlah apa kan, tapi macam bila dia cakap dia betul-betul sayang kat Yat tu sampai nangis macam tu. Macam kenapa lah aku fikir buruk pasal dia. Yat salahkan diri tau. Macam kenapa lah aku fikir buruk.